Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kat sini saya nak share macam mana nak buat formatting dengan menggunakan Microsoft Word. Formatting ni akan menjadikan kita buat assignment jadi lebih mudah. Kita buat thesis ke ataupun buat report akan jadi lebih mudah. Okey, apa yang saya nak share ni adalah benda yang basic lah. Saya pun baru belajar. Benda yang advance saya tak tahu sangat. So, harap bermanfaat. Okey, yang pertama sekali kita buka Microsoft Word. Okey. Perkara pertama sekali kita mesti take note. Kalau kita nak guna Microsoft Word ni, kita perasan tak dekat sini ada styles. Kat sini ada arrow kan. Okey. So make sure kita gunakan function ni untuk kita buat dokumen, untuk kita buat report kita ataupun untuk kita buat assignment kita. Okey. Saya mulakan assignment kita, let's say lah kita nak buat assignment property taxation lah katakan. Okay, kita mulakan dengan introduction. So, introduction. Apabila kita tulis introduction, so inilah adalah topik pertama kita. So, topik pertama ni, make sure kita assign terus dekat sini. Lepas saja kita tulis kata introduction, kita assign terus kepada heading. Jadi ini kita guna sebagai heading 1 lah. Sebab dia adalah heading yang pertama. Dia adalah topik. Dia adalah heading. So, ia adalah kita letak sebagai heading 1. Okey. Kita pun tulislah this assignment property section subject individual. Okay. Ini adalah content dia. So content ni make sure kita assign dia sebagai normal lah. Okay. Bukannya heading, sebab dia bukannya tajuk, dia adalah content. So kita nak masuk tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua dalam property taxation assignment ni contohnya valuation report. Valuation report for rating. So ini adalah topik juga kan. So dia sama dengan introduction, dia adalah heading 1. Make sure kita tekan heading 1. Okay. Kita pun nak huraikan this is valuation report this valuation report in courtesy of Valuers and Co. Thanks to them. Okay. Ini dah normal kan. Dah memang assign normal, automatic assign normal. So, let's say lah dalam valuation report ni kita nak ada subtopic. Subtopic. Okay. Contohnya, apa ni? Introduction to valuation of report. So, this VR, valuation report. Okay. Subtopic ni jadi heading 2 lah. Bukannya heading 1 lah. Heading 2. Okay. Introduction to this VR. This VR is actually taken illegally from Valuers and Co. Okay. Itu introduction dia. Okay. Yang kedua adalah subject property lah katakan. Subject property. Ini adalah subheading yang baru. Subtopic yang baru. So, kita tekan juga heading 2. Heading 2. Okay, subject property. The subject property is bungalow house in Sumatera, Indonesia. Alright. Ini dah normal. Okay. Yang ketiga, findings of the property. Heading 2. Okay. The bungalow house is very big, located in a nice environment. Ini content dia normal. Okay. Kita nak pergi pada topik seterusnya, iaitu contohnya issues and challenges. Issues and challenges. Issues and challenges ni pun
topik yang baru. So masih lagi dalam kategori heading 1. Okay. The issues and challenges we face. Very apa ni, sangat banyak, too much, such as bla bla bla. Okay, ini normal. Last kali conclusion pun sebagai heading 1, dan we really enjoy doing this assignment. Okay. Last kali references pun heading 1 juga. References, values, and OR. Alright, ini adalah contoh pada assignment kita. Dah siap assignment kita Jadi dia ada 5 topik semuanya dan ada beberapa subtopik. Okey, jadi macam mana kita nak siapkan assignment kita ni? Contohnya kita nak letak table of content, kita nak letak setiap topik tu di muka surat yang berlainan, kita nak ubah font untuk setiap topik dan setiap subtopik, dan kita nak insert numbering. Okey, first kali contohnya kita nak letak di muka surat asing. Introduction ni first one page. Valuation report ni disebabkan dia adalah topik yang berlainan, kita nak letak di another page. Okey, lepas tu issue and challenges kita nak letak kat page 9, conclusion dan references pun dekat page 9. Jadi macam mana? Okey, let's say lah selepas kita tulis introduction ni kan, habis kat ujung ni kita jangan sesekali tekan enter untuk pergi ke bawah. Jangan sesekali tekan enter. Apa yang perlu kita buat adalah tekan dekat layout atas ni, breaks, page break. Okey, kan automatic ke bawah. Okey, yang ni ada space ni, kita tekan delete. Okey, bagi dia naik. Okey, kelebihan kita guna page break ni, so lah let's say lah katakan kita nak tambah sini dekat introduction kita ni apa-apa ayat lah, nak tambah apa-apa ayat 9. Okey, saya suka belajar SD instant, saya suka tidur masa lecture contohnya. Okey, apabila kita tambah ayat baru, perenggan baru, kat sini dia takkan terusik. Tengok, valuation report ni takkan pergi ke bawah. Sebab kita dah buat page break tadi. Kalau kita tekan enter, maksudnya page ni akan bersambung dengan page ni. Bila kita usik ke atas ni, yang bawah pun akan terusik. Ni apabila kita dah buat break, maksudnya yang atas ni dah tak ada connection dengan yang bawah. So takkan terusik. Okey. Seterusnya kita buat benda yang sama lah. Untuk issues and challenges ni, kita break kat sini. Page break juga. Okey, automatic turun bawah. Conclusion pun kita break kat bawah ni. Okey, references pun sama. Kita break kat bawah. Alright. Okey. Kelebihan kita menggunakan sistem styles ni, kita dah assign siap-siap heading, normal apa semua tu, apa kelebihan dia? Okey, pertama sekali kita boleh tengok dekat sini view, kita klik dekat navigation pane. Okey, semua dah ada topik dan subtopik kat sini. Topik introduction apa semua ni. Let's say lah kita nak jump terus ke references, kita tekan je references, terus pergi ke muka surat references. Kita nak jump balik ke introduction, terus tekan introduction. Okay. Valuation report tadi dia ada subtopik kan. Subtopik dia introduction to this valuation report, subject finding of the product. Kita boleh jump terus sini. Alright. Okay. Very easy Okay. Seterusnya kita nak insert table of content. Okay. Dekat navigation pane ni, benda ni lah yang akan keluar dekat table of content. Kita tak perlu buat table of content manually kita insert automatic je, kita insert. So cara nak insert table of content, kita buat page break dulu sebab kita nak insert dekat dekat first page So kita buat page break dulu. Layout ni page break dulu, bagi introduction turun kat bawah. So kita insert table of content kat sini ni ada anak panah ni, maksudnya heading baru kita tak nak. Kita tekan space dia. Sorry tak tadi. Sorry
undo. Okay, tak apa. Just insert sini je. Insert sini table of content. Alright. Sorry, nak insert table of content dekat references. References. Okay. Table of content. Insert aja automatic. Kita insert aja. Okay, tengok. Dah automatic dah keluar. Introduction, page 1. Valuation report, page 2. Automatic dah ada semua ni. Dia punya page number. So, kita tak perlu susah-susah untuk buat manual table of content. Okay lah, let's say lah. Introduction ni kita tak nak duduk dekat page 1. Kita nak duduk dekat page 2 lah. Takkan introduction ni page yang sama dengan table of content. So, dekat introduction ni, kita break lah. Page break. Dah turun ke bawah. So, dekat sini apa akan jadi? Introduction masih lagi page 1. So, kita update table of content ni. Update entire table. Jadi, automatic berubah. Introduction pergi kepada page 2. Valuation report, page 3. Automatic ya, automatic. Very, very easy. Alright. Seterusnya, macam mana kita nak tambah numbering? Okay, introduction ni kita nak ada 1.0 lah. Katakan 1.0. Valuation report nak 2.0. Seterusnya, yang ni kita nak 2.1, 2.2, 2.3. Okay, lepas yang ni 3.0. Yang ni 4.0 dan seterusnya. Okay, macam mana? Caranya adalah dekat introduction ni, kita klik kat sini. Kita pergi dekat home. Ni, yang belah kanan ni, bukannya yang tengah ni, yang belah kanan. Sebab kita nak multi-level list. Kita nak multi-level. So, dia dah ada dah kat sini siap-siap ni. Contoh multi-level list yang biasa kita guna dalam thesis ataupun dalam assignment kita. 1.1, 1.1.1. So, klik aja yang sini. Dia automatic keluar. Introduction dah ada number. Okay, valuation report ada 4.1, 4.2. Tapi masalahnya kat sini, kenapa introduction ni start dengan number 3? Okay, cuba kita tengok kenapa. Sebab content ni dia letak nombor 1. So, kita tak nak content ni nombor 1 kan. Sebab apa? Sebab tajuk table of content ni, tajuk table of content ni, dia termasuk dalam heading juga. Kita tak nak include dalam ni sekali. Kita sebenarnya boleh ni je. Kita boleh backspace saja. Okay, backspace. Kita buanglah benda ni. Okay. Nombor 2. Jadi nombor 2. Kenapa jadi nombor 2? Mesti ada kat mana-mana ni. Dia punya ni. Ni ada heading kat sini. Kita tak nak ada heading kat ni. Kita just backspace saja. Kita buang heading ni. Okay. Buang heading ni. Okay, dah buang lah. Jadi, nombor 1. 1, 2. Okay. 2.1, 2.2, 2.2. Katakan kita nak tambah 1.0 lah. So, kita kena edit dia punya multi-level list ni. Kita pergi kat sini. Kita define new multi-level list. Dekat heading 1, dekat ni level to modify ni. Ini. Okay, enter formatting for number 1.0. Okay, 1.0. Dah. Jadi 2.0 semua dah. Kita nak letak space sikit selepas 2.0 ni, selepas 1.0 ni nak ada space Okay. So kita pergi balik dekat tadi, define new multi-level list. Yang ni. Align at 0 cm. Sorry. Kita check sini sikit. Okay, follow number with space. Alright. Okay, dah ada space lah sikit. Okay. Okay. So, ini adalah kita punya assignment, right? Okay. Kenapa ni 4.0 ni mesti ada kat mana-mana ni. Kita tak nak ni heading ni. Ada ni silap tekan. Okay. 3.0. Okay. Ada ni. Tak silap tekan dah ni. Okay. 4.0. Okay. 5.0. Alright. Ni kita punya assignment Okay, last kali kita nak kita dah ada ni dalam ni. Okay, kat sini kita update lah. Update table, update entire table. Okay, keluar. Automatic 1.0. Okay, automatic keluar. Lepas tu okay lah, let's say lah
kita buat assignment ni group assignment kan, so ramai yang buat, kita bahagikan tugas seorang buat introduction, seorang buat topik 2, seorang buat topik 3, topik 4, topik 5 so macam mana cara mudah untuk kita combinekan semua topik-topik tadi Okay, let's say lah orang pertama buat introduction pertama tadi dia buat introduction yang tak nombor lagi introduction. Okay, buat balik heading 1 this is intro to our assignment. Okay, orang yang kedua dia buat apa? Dia buat valuation report ni. Dan orang yang ketiga dia buat apa? Dia buat issues and challenges. Make sure semua orang guna teknik yang sama. Tekan heading, lepas tu ni pasti content dia tu normal Okay. Isu nombor 1, isu nombor 2, challenge nombor 1, challenge nombor 2. Isu nombor 1 tiada pengalaman. Isu nombor 2 data susah nak dapat. Challenge nombor 1 we are part timer. Challenge nombor 2 kami tak faham yang kami belajar bukan tak faham lah, kami tidur dalam kelas. Okay, isu nombor 1 heading 2, isu nombor 2 heading 2, challenge nombor 1 heading 2, challenge nombor 2 heading 2. Yang lain semua normal Okay, kita dah ada 3 dokumen. Macam mana kita nak combinekan secara mudah? Okay, antara teknik yang paling mudah sekali ni saya save dulu lah. Ini saya save yang tadi saya save saya pakai dulu. Okay, macam mana kita dah ada 3 dokumen macam mana kita nak combinekan semua ni? So antara cara yang paling mudah sekali nak combinekan, kita drag and drop aja. Drag and drop, contohnya kita buka 2 dokumen ni, kita minimize dulu. Kita buka 2 dokumen ni ni kan ada anak panah kita minimizekan dia. Ni issues and challenges. Issues and challenges, kita ambil introduction. Okay, ni sebenarnya boleh buat macam ni. Tekan apa? Tekan window anak panah. Okay, window anak panah. Sorry. Okay, macam ni pun boleh lah. Okay, ni introduction, ni valuation report Okay, kita nak alihkan valuation report ni, just alih sini, just drag and drop aja. Ambil sini, kita drop sini. Sorry, semula ni kan ni kita drag and drop. Alright, siap. Valuation report pada sini. Okay, tanpa mengusik format dia. Format dia still format ni apa ni, kita tengok sini. Alamak, tak keluar pula. Tak apa. Okay, kita drag and drop. Kalau tak nak drag and drop boleh copy and paste, tapi copy and paste sometimes bila kita paste tu dia akan jadi mengganggu dia punya format. Kita ambil documentary ni, kita ambil issues and challenges. Kita ambil issue and challenges ni letak sini.
Alright. Jadi ini kita boleh pakai. Kita boleh minimize. Okey, siap. Introduction, relation report, issue and challenges. Ada 3 benda tu Okey, semua ada sini. Semua ada dekat sini. Sangat-sangat mudah. Dan bila kita buka view, navigation pane, semua pun ada dekat sini. Dan kita nak insert apa? Lepas tu last kali tu dia nak compile kan. Biasanya orang last kali nak compile, dia buat apa? TOC, table of content. Masuk aja table of content. Simple very simple. Table of content, table of content. Yang ni kita letak kat bawah lah. Ni break. Sorry. Sorry, saya jenis ni. Ni. Oh, betul lah. Ini kena push break. Dia push break dia. Okey, turun bawah sini. Yang ni kita breakkan dia turun bawah. Okay. Sure kita delete lah unnecessary heading tu. Sebenarnya break kat sini sebenarnya. Break sini. Okey. Sorry. Break sini. Break sini. Ni delete. Okay, update table, update entire table. Okay, done. Okay, setakat tu sahaja saya punya sharing. Minta maaf kalau terlampau panjang. Kalau bermanfaat, semoga bermanfaat lah. Benda ni benda basic saja, saya baru belajar. Kalau ada siapa-siapa nak tambah yang lebih berpengalaman, silakan. Okay, thank you. Assalamualaikum.